Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita nak sambung bab tajuk pembezaan ni, tingkatan 5. Matematik tambahan. Tajuk kita nak masuk ni perubahan kecil dan penghampiran. Alright. Baik. So, kita masuk tajuk, kita nak taksir dan menentukan perubahan kecil dan penghampiran suatu kuantiti. Baik, contoh perubahan kecil tu kita masukkan dia delta Y. Perubahan kecil X, kita masukkan delta X. So, delta Y bagi delta X ni nilainya hampir kepada dy per dx. Alright. So, dua istilah kat sini. Satu tokokan meningkat. Satu lagi namanya susut, menyusut. Maksudnya menurun. Sebenarnya tak penting. Yang penting sebenarnya delta ni, bila delta ni maksudnya nilai baru ditolak asal. Maksudnya kalau contoh kamu ada baju barulah kamu ambil, baju lama buang. Itu maksudnya. Kita tengok contoh satu. So, diberi persamaan ini, cari perubahan kecil Y jika X menyusut dari 2 ke 1.98. Alright. So, kita cari dulu dy dx dulu. Nilai dy dx bagi Y ni. Y ni. Alright. So, saya tulis balik. Alright, contoh. So, Y tulis balik. Sama juga dengan 2x kuasa 2 tolak 3x tambah 5. So, dy per dx. Carilah dy dx 2x kuasa 2 ni maksudnya 4x 4x. Kemudian 3x, negatif 3x jadi negatif 3 saja. Alright, ni dy dx. So, nilai dy dx ni kita dah cari dah, ni dia. Alright. So, kita letak dulu nilai 2 ni. Nilai asal dulu. Nilai asal ni masukkan dalam x ni. Nilai asal masukkan ni. Itu komponen pertama dia, kena buat nilai asal dulu lah. Alright. So, 2 dy dx. Masukkan nilainya. Nilainya akan dapat 4 kali 2 tolak 3. Ini kalau kira 4 tolak 3. So, ni jawapannya 5. Kamu boleh kira kalkulator terus ni. 8. 8 tolak 3, 5. Alright. So, yang kita ada lagi data 2 dan 1.98. So, ini sebenarnya nilai x. Jadi ini apa maksudnya? Nilai menyusut ini maksudnya kita kena cari delta lah. Delta x. Delta x ni kita guna formula ni. Baru tolak dengan yang asal. So mana yang baru? Ini 1.98. Tolak 2. Tak penting untuk tokokan atau susutan. Kamu kena ingat yang baru tolak yang asal ni. So ini saja 1.9 tolak 2. Ni kalau kira negatif 0.02. Pakai kalkulator lah. Alright. So, semua komponen dah ada. Jadi kita masukkan nilai ni, formula ni. Walaupun saya tulis ni penghampiran, kamu boleh letak sama dengan saja. Seolah-olah sama je lah. Tapi sebenarnya nilai anggaran saja sebenarnya kita cari. Alright. So, delta x. Kita tulis balik formula. Bagi delta. Sorry, kita balik salah. Betul delta y bagi delta x ni sama juga dengan dy bagi dx. Formula ni. So, masukkan je lah komponen ni. Delta x, ni dah ada 0.02. So, delta y bahagi dengan delta x. Delta x dah ada negatif 0.02. Dy dx tu dah cari dah ni nilai dia. Itu guna dia. Itu dy dx masukkan yang asal. Tu 5. Hasil darab silang sajalah. So, jadi delta y sama juga dengan 5 darab dengan negatif 0.02. Kira saja kalkulator, ini akan dapat negatif 0.1. Alright, siap lah. Maksudnya, so nilai y, perubahan kecil y adalah negatif 0.1. Selesai. Baik, tengok contoh 2 pula. Alright. So, contoh 2 diberi, ni ada formula. Cari perubahan kecil dalam x pula. Tadi y, ni sekarang dari x pula. Jika y menyusut dari 1 ke 1 tambah p. Jadi ini yang baru. Ini lama. Ini yang baru. Terus kita cari delta x. Sebab nanti kita nak terus cari ni delta y lah. Delta y maksudnya yang baru. 1 tambah p. Tolak yang asal. Baru tolak yang lama. Seolah-olah istilah tu lah. Alright. So, kita kena cari yang komponen ni. Kita dy dx kan macam biasa.
Saya tulis balik, terus saya ubah ni sebab dia per, jadi letakkan ke atas lah supaya nak dy dx kan. Jadi saya tulis balik 3 dalam kurungan 1 tolak 2x kuasa negatif 1. Alright. Baik, so dy dx kan, dy per dx. Ni jawapannya 1 kali negatif, 1 kali negatif 3 dalam kurungan, tulis balik. Ini petua rantai ini negatif 1, dia akan kuasa negatif 2. Dalam ni kita kuasa dy dx kan lagi. Jadi tinggal 2 saja. Negatif 2 dalam kurungan. Jadi darab saja negatif-negatif, jawapannya 6, negatif 6. Tak dah, positif 6. Jadi yang ini per, terus turun bawah je lah. Perkan dengan 1 tolak 2x kuasa 2. Alright, itu x. Alright. Jadi ingat ini dy per dx. So ini ni, satu ni kena pakai. Yang nilai lama ni kena ambil. Kena ambil ni, nilai y ni mesti dia ambil. Jadi mana nak masuk ni? Letakkan dekat y. Sebab dy dx ni tak ada y. Yang ni ada dekat y sini. Alright, so masukkan dalam persamaan yang asal yang atas ni. Jadi y sama juga, saya masukkan lah 1, jadi 1 sama juga dengan, tulis balik formula ni, 3 per 1 tolak 2x. Dapat nilai x darab silang. Naikkan atas sikit. Darab silang, kita dapat 2x negatif 2x, 1 tolak 2x kali 3. Dapat nilai x. Ini jawapannya, kita cepatkan je lah, 3 tolak 1 tak muat bahagi negatif 2. Kalau ini dikira, ini jawapannya negatif 1. 3 tolak 1 1, 3 tolak 1 2, bagi 2 negatif 1. Ini nilai x. Alright, so komponen-komponen ni semua dah isi dah. So kita letakkan dalam, kejap, delta y tak ada. Delta y dah ada dah, ni dah nilai dia. Cikgu dah cari dah nilai delta y. So masukkan komponen ni, kita buat balik formula yang saya bagi tadi. Delta y bagi delta x sama juga dengan dy bahagi dx. So mana dy dx? Ni formula dy dx ni. Masukkan yang ini. Sekejap. Sedap Kalau nak masukkan dy dx, masih ada nilai x. Jadi x ni berapa? Tadi dah cari. X ni negatif 1. Jadi kena masukkan ni dalam dy dx. Masukkan dalam dy dx. Kalau tak dy dx ni tak ada jawapan. Ni masukkan. Saya masukkan jadi dy dx ni sama juga dengan 6 per 1 tolak 2 kali x berapa tadi? Negatif 1. Ini kira dulu pakai kalkulator. 6 bahagi 2 3 6 bahagi 3. 6 bahagi, sekejap, ni kuasa 2 ni kuasa 2, terlupa cikgu. Kuasa 2. Ni 3 bawah 9 6 per 9. Jadi kalau pemudahkan ni 3 per 2. Okey. Baru boleh. Dy dx ni 3 per 2. Saya masukkan dalam ni. Sama juga dengan 3 per 3 per, terbalik silap, bukan 3 per 2. 6 bagi ini 2 bagi 3. 2 per 3. Delta y berapa? Ni dia. 1 tambah P tolak 1. 1 tolak 1 habis. So jawapannya P saja. Alright, P tulis atas. Delta X berapa delta X? Delta X tak ada. Itu yang kita nak cari. Bahagi dengan delta X. Alright. Darab silang aja.
Darab silang saja. So saya cepatkan lah ni, tulis kat sini. So delta X jawapannya P kali 3 per 2. Alright, itu jawapannya, siap. Okey. Baik, bila membabitkan peratus, kena tambah satu lagi formula. Formula ni sebenarnya tak ada. Ada dalam buku teks, tapi tak payah hafal. Tapi kamu kena ingat lah. Nilai delta X, kalau contoh peratus X, sebenarnya nilai dia peratus delta X bahagi X darab dengan 100%. Ini kenapa lagi? Ini formula tak diberi ni. Maksudnya peratus nilai berubah bahagi nilai asal, berubah bagi asal. Ingat yang bawah ni per asas darab dengan 100%. Alright, ni formula ni saya dapat daripada tadi lah yang awal, delta Y bagi delta X. Delta X ni darab dengan sana. Sama juga dengan yang tadi, bila nilai delta pun sama juga, cuma ini yang baru lah. Baru sama juga asal tambah delta Y, perubahan Y. Dia sebenarnya kalau saya ubah asal ni pergi sini, baru tolak asal. Sama juga, masih sama. Tak ada perubahan apa-apa. Cuma ini je tambahan sikit. Alright. So, baik, tengok contoh. Contoh dia bagi Y, nilainya ni. Jika X meningkat 3%, bila X sama juga dengan 2. Cari peratus peningkatan sepadan Y. Alright. So, macam mana? Kita gunalah proses carilah dy dx dulu ni. Selesaikan ni dulu. Jadi, kalau saya buat dy dx dulu. Y dy per dx. Terus saja. Ni 5 kali 2, 10x. Kuasa 1 tolak 4. X dah ada, ni tak ada. Alright. Kemudian X dia bagi 2. Maksudnya masukkan dalam sini. X ni masukkan dalam sini. So dapat nilai dy dx. Dy dx nilainya 10 kali 2 tolak 4. 10 kali 2, 20. 20 tolak 4, 16. 16. Dy dx kan dah dapat nilai 16. Apa lagi yang tak ada? Nilai delta Y, delta Y tak ada. Tapi yang ada kat sini peratus delta. So peratus delta. Jadi ini kita sebenarnya boleh terus ubah. Ni delta ni dah tak ada yang baru tolak asal, dia terus bagi peratus. Maksudnya sebenarnya dia dah cari ini. Dia dah cari nilai delta X bagi X. Siap dah sebenarnya peratus delta X. Jadi kita dah dapat sebenarnya nilai delta X ni sebenarnya 3%. Right? Right? Sebenarnya didarab dengan 2. Asal darab dengan peratus. Meningkat. X meningkat 3%. Maksudnya ini asal, yang ni baru. Right? So ini delta X ni. Kenapa darab? Sebab X ni meningkat. Ini 2 meningkat 3%. Jadi 3% kena 2. So 3% sebenarnya 3. 0 point. Kalau katakan 0.03 kalkulator, 3 bagi 100 kali 2. So 0.03 kali 2. Ini 6. 0.06. Alright, semua komponen dah ada dah. So cari delta Y ni. So delta, jadi formula delta Y bagi delta X ini sama juga dengan dy bagi dx. So dy dx dah ada dah ni. Masukkan je 16. Delta X dah ada ni 0.06. Y darab dengan, terus saya cepatkan je lah. Ni darab silang. So 0.06. So 16 kali 0.06 kalkulator. So jawapannya 0.96 Alright. Sebab ni nak cari peratus ini baru dy saja. So ni delta Y. So peratus delta Y, kita kena cari nilai Y yang sebenarnya. Nilai Y sebenar macam mana? Kita gunakan formula ni balik lah. So nak cari nilai Y yang sebenar,
X2 juga. X2. Masukkan nilai yang sebenar. Yang sebelum. So, Y sama juga dengan 5X. X terus jadi kali dengan X nya 2. 2 kuasa 2. Tolak 4 kali 2 tambah 3. Kira lah kalkulator. Cikgu buatkan 5 kali 4. 20. 4. Tolak 8 tambah 3. 8 tambah 3 11. Jadi ini berapa? Tinggal 15. Okey, 15 ya. 28 tambah 3. 2 tambah 15 Okey, 15. Alright. Baru boleh cari peratus. Buat peratus Y dia mesti ada nilai asal mesti ada nilai asal. Alright. So maksudnya kalau itu tadi X, so saya buat formula barulah. Peratus delta Y ni sama juga dengan, ni nampak macam S pula tak betul ni. Delta Y okey, sama juga dengan nilai delta Y bagi Y darab 100 peratus. So Y 15, delta Y 0.96 darab 100. Peratus jangan tinggal lah. Jadi peratus kali darab 100 peratus tak payah. Jadi jawapannya kalkulator 6.4%. Okey, selesai. Alright. Tengok contoh nombor 2 pula. Ini penyelesaian masalah Contoh dia kata Y sama juga dengan 1/2X kuasa 2. Cara ni nilai anggaran 1/2X 2 darab 10.5. So nak guna dy dx kena letaklah ni, nak gunakan dy dx tadi ni nak cari anggaran. So formulanya delta Y bahagi delta X sama juga hampir dengan dy per dx. Alright. So kena cari komponen-komponen ni lah. Masalahnya tak ada delta S, tak ada delta Y dibagi. Jadi kita kena wujudkan lah. Ni nampak ni seolah imbasan. Ni dia punya sepadan dia. Jadi 10.5. So kita letaklah asal, katalah 10. Ini asal. So delta X ni sama juga dengan, kenapa X ni X maksudnya kita anggaplah asalnya 10. Sorry. Baru ni lah dia. Soalan dia 10.5. Tolak asal. Asal rasanya kita buatlah kurang 10. Macam tu. Supaya ada peningkatan lah. Dia sebenarnya soalan meningkat. So 10 tolak 0.5 meningkatnya 0.5. Ni seolah-olah kita buat dia supaya dia jadi ada delta. Right. So sebab ada dy dx ni kena dy dx kan lah. Saya tulis balik untuk formula untuk dy dx kan 2x kuasa 2 kuasa, salah 2 tak naik, 2 turun bawah, yang naik x saja. Ini kuasa negatif 1. Jadi dy dx kan jawapan dia bukan negatif 1 ini negatif 2. Negatif 2. Cikgu salah lagi. 2 ni kuasa 2. Okey. Bukan kuasa 2 ni salah ni. Bukan x kuasa negatif 2x dia naik. Alright. Dy dx kan, so negatif 2x kuasa negatif 3 bagi 2. 2 bagi 2 jadi tinggal negatif saja. So jawapannya negatif. Saya tulis dalam bentuk x ni jadi tak cantik macam ni. 1/x kuasa 3. Cek balik semula, betul tak? Dia tinggal tak ada. Okay, 1/x kuasa 3. Alright. Apa lagi?
So kena tulislah X sebenarnya 10. Yang asal 10. Yang baru 10.5. Yang asal ni masuk kat sini. Asal ni masuk sini. So sama juga dengan negatif 1/10 kuasa 3. So dapat ni dy dx. Dy dx ini 1 bagi 1000. So jawapannya 0.001. Baik, negatif. Alright. Dy dx 0.01. Alright. Apa lagi komponen yang tak ada? Dy dx dah ada dah. Delta x dah ada. Dapatlah delta y. So delta y bahagi delta x, dengan delta x ni 0.5. Dy dx ni ada negatif 0.001. Darab silang saja. So delta y terus darab kalkulator. 0.5 darab negatif, jadi negatif makin bertambah 0.00005. So 2, 3, 3 kosong. Okey. So ini delta y. Jadi dia minta nilai betul-betul ni nilai dia dah kira siap kira lah. Jadi siapkan kira. Sekejap ini nilai asal nilai asal. Kena cari nilai baru. So nilai baru macam mana? Kena ingatlah balik macam mana dapat delta y ni? Delta y ni hasil dari kejap tulis kecil sikit. Betul. Delta y ni hasil daripada nilai y baru tolak y asal. Baru tolak lama. Yang tadi sebelum lama tu tunjuk. Jadi y baru berapa? Tak tahu sebab tak ada. Yang ada nilai y asal. Ini y asal. So y asal kira lah. Y asal kiralah yang ni kalkulator. Kalau saya kira y asal yang ini kalkulator, jawapan dia 0.05. Kejap. Masukkan saja nilai. Kejap ni 0, negatif 0.0005. Sama juga dengan yang baru. Tak tahu. Tolak y asal. Y asal kau kira balik ni. Betul. Kirakan yang ni. Cikgu dah kira yang ini sebenarnya 0.05. Alright. Jadi tolak saja. Ini pindah depan. So y baru. Boleh hang. Sama juga dengan negatif 0.005 tambah 0.05. So jawapannya 0.0045. Alah, itu dia. Baik. Nanti kamu boleh buat latihan latihan Kediri 2.14 muka surat 73. Banyak ada contoh lagi dalam buku teks, kamu boleh tengok lah. Ada contoh-contoh lain, kamu tengok macam mana cara menjawab dia. Right. Nanti 2.14 ni kamu jawab dan selesaikan masalah. Kamu jawab 2.15. Baik, itu saja, habislah bab 2. Sekian. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.